sekarang ini data ini tidak banyak ataupun tidak meyakinkan. Isu keselamatan ini pun bukan isu baru. Semua ubat memerlukan perimbangan di antara keselamatan dengan risiko. Panadol yang kita guna itu pun menjadi salah satu daripada pokok perimbangan sama ada ubat itu diluluskan ataupun digunakan. Ini satu rule of thumb lah. It's a universal law. Jadi sekarang ini apabila apa saja yang kita nak gunakan, malah bukan saja untuk ubat-ubatan, makanan pun begitu juga. Apa saja yang kita nak makan dan kita gunakan untuk diri kita, kita nak tanya adakah ini selamat? Dan keselamatannya itu mesti mengatasi risiko. Kita memang anggap ada risiko, tetapi risiko itu kecil sehingga keselamatan itu boleh melindunginya sebagai itu. Jadi, soal tentang vaksin yang ada sekarang ini persoalan yang banyak ditanyakan oleh semua orang. Bukan saja statistik ini daripada Malaysia, di UK, di US, begitu juga. Baru ni saya dapat daripada Belgium pun begitu juga. Ramai yang menanyakan how safe is safe. Hanya kalau mereka dapat meyakinkan bahawa ini 100% tidak akan memudaratkan dia dan dia akan menggunakannya. Ya. Jadi persoalannya sekarang ini kita mesti ada maklumat-maklumat yang tertentu. Mencari maklumat-maklumat ini adalah salah satu daripada isu pokok untuk menentukan sama ada dia selamat ataupun tidak. Ya. Dalam kerja untuk mengimbangi ini is to look at the data. And the data must be a scientific data, evidence-based, transparent, ya, yang kita boleh persoalkan. Maknanya debat macam ini digalakkan. Kalau kementerian nak membuat sesuatu, dia mesti memberi maklumat yang setimpal dan kita boleh mempersoalkan. Kerana kita kesudahannya akan menjadi, kalau tidak betul, menjadi mangsanya. We become the guinea pig of that medicine. So, itu perdebatan yang ada sekarang ni. So, soalnya sekarang ni di mana kita nak cari maklumat ini. Kalau sudah dikatakan ini adalah sebahagian daripada USA misalnya, kita tak boleh bincang dah. Jadi macam mana saya nak buat pertimbangan kalau saya tidak ada maklumat? Ya, soal ini adalah soal yang banyak ditanyakan dan hatta survey ini mengatakan the fear of kesan sampingan itu boleh kita perjelaskan kalau kita ada maklumat mengatakan no, this is 100%, macam Datuk kata 100% non haram ataupun halal. Itu clear. Jadi saya pun yakin. Tapi soalnya kalau dia dah haram ataupun halal, kesudahannya, kesannya kepada kita apa? Itu soalan yang tidak terjawab. Dan tidak terjawabnya bagi saya, kalau conventionally, Datuk vaksin ini dia mengambil 5 tahun, 10 tahun untuk kita gerakkan. Dan dalam 5 tahun, 10 tahun itu kita banyak data. Dan kadang-kadang orang yang terlibat, bukan sekarang ini, sekitar 30,000, 40,000, dia ratusan ribu. Jadi maknanya data yang kita dapat secara umumnya lebih luas dan lebih banyak untuk meyakinkan kita. Sekarang ini data ini tidak banyak ataupun tidak meyakinkan kerana sampel yang kecil ataupun ada juga individu mengatakan bahawa ini masih dirahsiakan ataupun statement-statement yang mengatakan kita akan kaji lagi 6 bulan. Kalau kita kaji 6 bulan lagi, mengapa kita gunakan sekarang? Mengapa tidak tunggu 6 bulan? Ini soal-soal yang boleh dibincangkan dan soalnya sekarang ini di mana kita nak mendapatkan maklumat-maklumat yang jelas yang meyakinkan kita bahawa kesan sampingan ini boleh kita tangani.